yang penuh tradisi dan prestige. Pasukan Selangor sudah tentulah tidak boleh tidak ramai yang akan mengaitkan betapa pasukan Selangor akan beraksi di gelanggang sendiri di Stadium Shah Alam, tetapi kemeriahan dan pelbagai cerita kisah bola sepak Malaysia tidak boleh dinafikan juga akan datang dari mana-mana pasukan yang beraksi dalam pelawanan akhir ini. Lagu Negeri Kedah. Dan seterusnya, lagu kebangsaan negaraku. Saya kira sudah cukuplah debaran dan bahang yang dirasai oleh kita semua, khususnya penyokong kedua-dua pasukan Selangor dan Kedah, kerana sebentar saja lagi di akhirnya pada malam ini penentuan yang akhirnya akan dapat kita ketahui sama ada pasukan Selangor maupun pasukan Kedah yang akan merangkul trofi piala yang penuh keramat ini, Piala Malaysia pada malam
malam ini. Saya tidak bersorangan di Stadium Shah Alam pada malam ini. Turut menemani akan memperkatakan bersama kita ialah bekas penyerang kebangsaan Nizaruddin Yusof. Final Selangor Kedah, satu pertembungan yang diibarat ulangan daripada final Piala Malaysia 2015. Apakah senario pada malam ini boleh berubah? Ya, betul Pak. Saya setuju kerana perlawanan malam ini adalah perlawanan yang kedua membabitkan kedua pasukan dalam final Piala Malaysia dan untuk tahun yang kedua. Jadi dengan perlawanan ini yang ditunggu-tunggu oleh semua peminat di Malaysia, terutama sekali penyokong kedua pasukan, dengan prestasi yang baik dari kedua pasukan, tidak mustahil malam ini perlawanan akhir tahun ini akan berlangsung dengan sengit dan juga berkualiti. Pada musim lalu, pasukan Kedah juga datang dengan penuh harapan, tetapi akhirnya terpaksa akur dengan kekalahan 2-0 di tangan pasukan Selangor yang sekaligus melebarkan rekod kejuaraan, berjaya dalam misi untuk menepati harapan merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali ke-33. Tetapi pasukan Kedah dengan suasana perlawanan yang agak ketara juga bezanya Nizaruddin, sambil kita menyaksikan tetamu-tetamu diraja akan diiringi untuk diperkenalkan kepada pemain kedua-dua pasukan sebentar lagi. Apakah yang boleh dikatakan kalau pada final pada musim lalu Nizaruddin, suasana berlangsung dalam keadaan hujan, padang lecak, kesukaran short passing game daripada pasukan Kedah tidak begitu berjaya, tetapi cuaca yang agak baik pada malam ini di Stadium Shah Alam dikongsi bersama dengan kehadiran hampir 80,000 penonton di Stadium Shah Alam pada malam ini. Ya, syukur Alhamdulillah. Hari ini nampak cuaca begitu baik dan saya berpendapat mungkin malam ini perlawanan akan berlangsung dengan apa yang diinginkan oleh kedua coach pasukan, kerana kita semua tahu pasukan Kedah suka bermain dengan hantaran-hantaran pendek dan juga hantaran-hantaran through ball yang licik dan juga pasukan Selangor pattern permainan kedua pasukan nampak sama dengan mengharapkan striker tunggal bermain di bahagian atas. Jadi dengan keadaan ataupun suasana padang yang begitu baik, saya rasa malam ini akan ada satu perlawanan yang sungguh berkualiti daripada kedua pasukan. Andik Bermansyah, pemain import dari Indonesia, musim ketiganya bersama Selangor, pada malam ini diberikan penghormatan selaku kapten pasukan Merah Kuning berdepan dengan pasukan Elang Merah pada malam ini pasukan Kedah. Sambil itu dia Raja Muda Selangor iaitu Tengku Amir Shah, dan juga diperkenalkan pada pemain-pemain Kedah, kapten pasukan Kedah Badrul Bakhtia juga mendapat penghormatan yang tersendiri pada malam ini. Badrul Bakhtia sendiri antara yang telah meluahkan keyakinan untuk menebus kehampaan pada musim lalu, mengharapkan suasana harmoni dalam pasukan Kedah ini untuk kali ini mengubah keputusan menebus kehampaan pada musim lalu. Juga di sana kelihatan adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Jadi segala formaliti dan acara rasminya malam perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2016 yang kita jangkakan penuh dramatik, dan harapan penyokong-penyokong berkecuali sudah tentulah ingin menyaksikan corak permainan menyerang. Apakah Liridon kali ini di padang yang agak kering, yang mungkin bersesuaian untuk dia menggunakan kemahiran teknikal untuk menjana midfield di barisan Kedah. Tapi kalau kita sebelum kita menghalusi kesebelasan utama pasukan Kedah, elok juga kita mewar-warkan bahawa pengadil perlawanan pada malam ini Muhammad Amirul Izwan Yaakob bakal dibantu oleh penolong pengadil iaitu Muhammad Kamil Tumin dan juga Muhammad Noor Abdul Rahman. Perlawanan pada malam ini Nizaruddin menggunakan khidmat penolong pengadil tambahan di belakang gol iaitu Zulkarnain Zakaria dan juga Ahmad Tajuddin Muhammad Yusof. Syed Azhar Syed Kamal pegawai keempat, manakala komisioner perlawanan ialah Zarul Nizam Muhammad Saleh. Itu dia kesebelasan pasukan Kedah. Khairul Helmi Johari, kapten pasukan Kedah sebelum ini tidak diturunkan, mungkin masih lagi menanggung kecederaan, sebaliknya digantikan oleh Syawal Nordin. Kesebelasan ini bagaimana rumusan daripada Nizaruddin Yusof? Ya, saya rasa tidak banyak pertukaran yang ada dalam kesebelasan utama pasukan Kedah. Cuma Khairul Fahmi tidak dapat bermain. Jadi saya rasa kekuatan pasukan Kedah kita semua tahu cukup seimbang dengan adanya pemain-pemain midfield yang cukup kreatif. Liridon dan juga Badrul Bakhtia boleh mengumpan ataupun
memberi hala tuju setiap serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah dengan baik sekali. Suasana kemeriahan final Piala Malaysia TM 2016 ini telah pun dirasai daripada jam petang tadi. Hampir seluruh tempat duduk di Stadium Shah Alam ini sudah mula dibanjiri oleh penyokong-penyokong kedua-dua pasukan. Malah sebelum perlawanan ini tadi, sebentar saja tadi juga sedikit sebanyak mengimbas tradisinya, nostalgianya pertandingan Piala Malaysia dengan penganjur perlawanan FMLLP bersama-sama dengan FAM, Satuan Bola Sepak Malaysia, telah memberikan pengiktirafan khusus untuk Raja Bola Malaysia Allahyarham Tan Sri Abdul Ghani Minhad di atas sumbangan beliau, di atas kecemerlangan beliau menjadi antara watak utama dalam sejarah pertandingan Piala Malaysia. Namun Nizaruddin Tumpuan, Fadrul Bakhtiar dan juga Andik Bermansyah, misi yang tersendiri sekarang ini diberikan sedikit penerangan oleh pengadil perlawanan Muhammad Amirul Izwan Yaakob, baru berusia 30 tahun. Perlawanan yang besar untuknya. Sesungguhnya battle akan bermula sebentar saja lagi. Ya, betul Pak. Kita semua ingin menunggu ataupun melihat apakah aksi yang akan ditampilkan oleh kedua-dua pasukan, kerana kedua-dua pasukan cukup konsisten dalam Piala Malaysia untuk tahun ini. Jadi dengan kesebelasan yang diturunkan oleh pasukan Selangor, nampak tiada perubahan, dan juga kita boleh nampak Rizal masih lagi bermain di bahagian pertahanan, kerana untuk 3 game ataupun 4 game yang terakhir nampak beliau cukup posisi ataupun cukup kebal bermain bersama Ugo Huka. Gunalan, jurulatih pasukan Selangor ini yang menggantikan Zainal Abidin Hasan. Gunalan nampaknya tetap dengan kepercayaan menurunkan pemain midfield bertahan Saiful Ridwan Slamet dalam kesebelasan utama, sedangkan antara pemain yang dipertimbangkan dan pernah digunakan pemain-pemain seperti Adam Nur Azlin ataupun Mauro Olivi, pemain import yang tidak diturunkan pada malam ini, atau mungkin pun Hafiz Kamal. Nazmi Faiz Mansur tercedera, tetapi kehadiran Saiful Ridwan Slamet, kalau di awal tadi perbincangan kita mungkin menjangkakan SB Not dan Saiful Rizwan Slamet akan bertindak untuk membantu memantapkan sedikit di barisan pertahanan pasukan Selangor. Ya, dengan apa yang kita lihat dengan kemasukan Saiful dan juga Binod, kita boleh nampak pasukan Selangor terutama sekali di bahagian defending akan bermain dengan 2 pemain defensive midfielder, kerana kedua-dua pemain ini cukup rajin mengejar bola dan juga memenangi setiap pertembungan ataupun bola 50-50 apabila perlawanan berlangsung. Dan saya nampak di situ yang Hazwan Bakiri akan memainkan peranan yang cukup besar apabila pasukan Selangor ingin membuat serangan, kerana dengan meletakkan 2 pemain defensif bermakna ada ruang yang cukup luas dan banyak untuk Hazwan Bakiri dan juga Patrick Ronaldinho. Banyak sekali perbandingan statistik untuk cuba memperkatakan kekuatan dan kelemahan kedua-dua pasukan, tetapi saya kira pemain-pemain Selangor dan juga pemain-pemain Kedah sudah mempunyai misi dan tekad tersendiri. Sebentar saja lagi, apakah ciri-ciri, karakter prestasi yang dapat mereka tampilkan dalam perlawanan akhir Piala Malaysia edisi ke-90 pada malam ini? Prestasi yang seakan-akan memuncak yang telah dipamerkan oleh Andik Bermansyah terus saja, ataupun sememangnya beliau antara pemain senior selain ketua pasukan, tetapi harapan penyokong Selangor inginkan Andik bertindak cemerlang untuk menajamkan serangan. Sudah pun bermula final TM Piala Malaysia 2016 yang dilakukan oleh pasukan Selangor. Asakan ataupun antaran jauh mencari Gopinathan di hujung sana, dikawal oleh Rizal Ghazali. Clearance yang dilakukan di situ boleh kita katakan pemain gantian di barisan pertahanan tengah Kedah, itu Syawal Nordin, Liridon antara pemain tumpuan. Sememangnya kerap memikat perhatian penyokong pasukan hijau kuning, pasukan Lang Merah, pasukan Kedah. Ini dia Liridon tidak dapat mengawal. Shane Spell juga akan bergantian dengan Tiago Augusto. Bagaimana dengan percubaan ini? Sebenarnya pengadil perlawanan sudah pun meniupkan whistle di situ oleh Muhammad Amirul Izwan Yaakob, kerana
ada kekasaran yang berlaku. Sepakan berjumpa untuk pasukan Kedah yang pertama dalam perlawanan akhir pada malam ini. Ya, dengan berlangsungnya perlawanan akhir seperti malam ini, saya rasa kedua pasukan ingin cuba mencari gol awal ataupun cuba membaca apakah taktikal yang akan dimainkan oleh pasukan pihak lawan. Dan kita boleh nampak pasukan Kedah sudah nampak bermain dengan antara pendek dan juga memastikan pergerakan mereka cukup lancar di awal permainan ini. Ada kesilapan sedikit, akhirnya percubaan yang coba dilakukan oleh Fadrul Bakhtia bermula dengan fancy footwork. Awalan tekniknya menarik daripada Liridon, buat hantaran kepada Syazwan Zainun dan sedikit kealpan miss kick di situ. Nizaruddin agak cemas juga di barisan pertahanan pasukan Selangor. Ya, saya boleh nampak Badrul telah membuat first touch yang cukup baik, tetapi sayang beliau tergelincir dan itu adalah percubaan yang saya rasa bagus untuk memastikan pasukan Kedah sentiasa membuat serangan-serangan lebih awal di awal-awal permainan ini. Gol Selangor, Khairul Azhar Khalid. Liridon cuba mengasak Ronaldinho di sana. Andik meluru saja terus perlagaan yang berlaku di situ. Di antara Andik Liridon mahu melakukan perubatan masuk segera, tetapi pengadil Amirul Izwan yang punya pengalaman antara pengadil FIFA di Malaysia ingin memastikan keadaan sebenar. Kita lihat Azmir Yusof dalam perlagaan ataupun Andik terus saja meluru untuk mendapatkan possession di situ. Sedikit kecederaan yang agak berat menimpa back kiri pasukan Kedah ini, itu Azmir Yusof. Ya, satu keinginan yang tinggi dipamerkan oleh kedua-dua pemain kerana di awal permainan ini keracakan itu perlu kerana ingin memastikan kedua pasukan sering membuat serangan lebih awal. Itu dia penyokong Selangor begitu teruja dengan gerak yang pertama cuba dilakukan oleh penyerang Selangor, itu Azwan Bakri. Sudah tentulah ramai yang ingat Nizaruddin pada musim lalu muncul Wira Selangor dengan jaringan 2 gol, tetapi kita berikan tumpuan terlebih dulu dengan sepakan penjuru yang pertama pada perlawanan akhir pada malam ini. Andik bermanca, tandukan di situ di near post oleh Azwan Bakri. Seakan-akan sudah menghidup peluang awal ini daripada sepakan penjuru. Ya, Selangor sudah mula ingin memastikan serangan juga dilakukan dengan cukup baik, dan kita boleh nampak set piece yang dilakukan oleh Andik sebentar tadi dan Hazwan membuat lonjakan dengan membuat tandukan glancing header tetapi sedikit tinggi ke atas palang. Hantaran pendek yang kurang menjadi di kawasan sendiri. Mungkin ada ruang untuk pasukan Selangor melakukan asakan di kiri kawasan pertahanan pasukan Kedah. Terselamat lonjakan di situ daripada Bunyamin Omar terhadap Liridon Krasniki, pemain tonggak untuk pasukan Kedah ini. Kesakitan di situ. Sepakan percuma saya rasa jelas bakal diberikan oleh pengadil pelawanan. Kesaran yang dilakukan oleh Bunyamin Omar. Ya, memungkinkan yang player-player Selangor tidak ingin melihat Liridon berjaya ataupun mampu mengawal bola dengan baik kerana kita semua tahu Liridon adalah key player pasukan Kedah di bahagian tengah kerana beliau boleh mengawal bola dan juga membuat larian yang cukup baik di bahagian hadapan. Bang Jinghuan, pemain import dari Korea Selatan, terancam terjatuh pula di situ. Pemain berjersey nombor 14 pasukan Kedah itu Shane Smells, pemain paling tua di atas padang di kalangan 22 pemain di Stadium Shah Alam pada malam ini. Shane Smells 35 tahun, pernah beraksi dalam Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan bersama pasukan New Zealand, mendapatkan sepakan percuma. Fadrul Bakhtia, satu teknik tendangan yang agak baik di situ. Tandukan dari Shane Smells, bojor dibaca dengan agak awal dan kemas daripada penjaga gol Selangor. Ini dia Hugo Ukah, dia menyertai Selangor dalam jendela perpindahan kawasan pertahanan. Bojor untuk Selangor.
Azmi Muslim masih lagi dapat mengawal, tetapi tolakannya agak sia-sia di situ. Terus saja keluar sekadar bolehkan pasukan Kedah memiliki sepakat gol. Ya, seharusnya Azmi membuka bola itu ke bahagian tepi kerana Gopinathan telah duduk betul-betul satu line dengan barisan pertahanan pasukan Kedah. Hanya sekali-sekala sebentar tadi, 1-2 gerak cuma yang dilakukan oleh Shane Smeltz. Belum nampak kelibat Thiago Augusto. Maklum sajalah Smeltz dan Augusto kehadiran mereka pada pertengahan musim sebagai pemain import gantian yang baru jadi harapan tinggi di kalangan penyokong-penyokong pasukan Kedah. Bermula dengan hantaran-hantaran pendek yang cuba diamalkan oleh pasukan Kedah, tetapi ruang yang terlalu sempit dapat ditutup dan dirampas oleh pemain-pemain Selangor sekarang ini kepada Patrick Ronaldinho. Mojor untuk Kedah, Syawal Nordin jaya memintas di situ. Dia adalah pemain ataupun calon yang masih boleh memintas selaku penjaring terbanyak dalam pertandingan Piala Malaysia ini. 6 gol telah dijaringkan oleh Patrick Ronaldinho, hanya kurang 1 gol di belakang pendahulu setakat ini, iaitu GM di Paula. Penyerang pasukan PDRM jelas offside. Hantaran daripada Shazwan Zainon yang cuba mencari Thiago Augusto, bekas penyerang penjaring prolific pasukan Felda pada musim lalu. Jelas offside, Nizam. Ya, cukup jauh kedudukan antara beliau dan juga dengan pemain terakhir pertahanan pasukan Selangor. Mungkin beliau tidak nampak yang pemain pertahanan pasukan Selangor telah mula membuat push up untuk memerangkap beliau dalam keadaan offside. Itu dia Saiful Rizwan Selamat, agak jarang-jarang diturunkan, tetapi pemerhatian yang teliti sudah pasti dilakukan oleh juara Selangor, yaitu K. Gunalan, menggandingkan Saiful Rizwan Selamat dan juga Vino. Nazmi Faiz Mansur masih lagi mengalami kecederaan, ada terkena bola, sepakan bola. Kecederaan yang agak serius dalam perlawanan separuh akhir pertama menentang pasukan T-Team di Stadium Shah Alam tempoh hari. Ya, Itu dia Saiful Rizwan Selamat. Mungkin pilihan Hafiz Kamal, ada Mauro Olivi juga, Nizaruddin, tetapi Saiful Rizwan Selamat sentuhan yang baik sedang ditunjukkan oleh pemain muda pasukan Selangor itu. Ya, mungkin Coach K. Gunalan ada sebab sendiri. Kesilapan Azmi Muslim. Mojor untuk Azmi dapat dipintas oleh Ugo Uka. Satu kedudukan yang cuma. Saiful Rizwan Selamat sekali lagi. Terlepas pressing yang pantas dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Gopinathan membantu. Azmi Muslim mengambil alih untuk menggerakkan sesuatu pasukan Selangor ketika ini. Dapat diredakan oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Muhammad Amirul Hisham kepada Liridon sekarang. Ya, satu situasi yang cemas antara kedua pasukan kerana saling berbalas serangan, tetapi belum ada lagi terubol-terubol yang baik ataupun pergerakan yang cukup cantik untuk mereka dapat membelah benteng pertahanan kedua pasukan. Hantaran daripada Khairul Azhar Khalid dikawal oleh Andik Bermansyah menggunakan kepantasan dalam kotak penalti. Hantaran lintang pintas dalam keadaan yang agak tertekan sedikit. Pemain pertahanan pasukan Kedah, center back Kedah ini Muhammad Syawal Nordin, walaupun terpaksa memberikan sepakan penjuru satu lagi untuk pasukan Selangor. Ya, itu tadi adalah kegemaran Andik membawa bola berlari dengan kelajuan yang ada dan skill yang ada. Saya rasa itu adalah satu tindakan yang tepat daripada Andik membuat larian ke arah line corner untuk membuat crossing. Bahaya di kawasan pertahanan pasukan Kedah, tapi dapat dirangkaikan gerakan ini. Mungkin tolakan Liridon sedikit kuat. Cuba mencari Thiago Augusto. Vinod berada dalam posisi yang sememangnya diharapkan, bantu di barisan pertahanan, mengawal keadaan. Sekali lagi Khairul Azan, antaran jauh terus saja mencari penyerang import dari Liberia, Patrick Ronaldinho Le. 6 gol yang telah dijaringkan, manakala 3 pemain pasukan Kedah Nizaruddin 5 gol. Kalau ada hat-trick boleh memintas GM di Paula, itu Shane Smeltz.
Leridon Krasniki dan juga Thiago Augusto. 5 gol, 1 gol di belakang Patrick Ronaldinho. Ya, bagi saya kedua-dua pasukan mempunyai penyerang target man untuk Selangor Patrick Ronaldinho dan juga untuk Kedah Sean Smith kerana mereka adalah seorang pemain ataupun penyerang yang boleh membuat larian ataupun mengelirukan pemain pertahanan dengan mudah dan juga kontrol bola yang cukup baik daripada kedua-dua pemain. Dalam Bunyamin masih lagi menanti, memerhatikan dengan betul-betul Patrick Ronaldinho di sana cuba mendapatkan penguasaan. Clearance dari Azmir Yusof cuba dibiarkan sekarang ini oleh Syazwan Zainon. Sentuhan terakhir kata nolong pengadil iaitu Muhammad Kamil Tumin. Lontaran ke dalam untuk pasukan Kedah. Yang coba dilakukan oleh Azmir Yusof, perempuan terus. Rasakan yang terlalu keras mungkin. Cuba dibantah sebolehnya oleh pemain pasukan Kedah. Rasakan daripada Hazwan Bakri ke atas Azmir Yusof. Ya, cukup bahaya kerana kita boleh nampak Azmir cuba membuat clearer tetapi Hazwan datang meletakkan saja kaki kaki beliau ke arah bola yang cuba dilakukan ataupun dibuang oleh Azmir, dan ini yang kita nampak kecederaan yang melanda Azmir dan saya berpendapat mungkin bahagian ankle beliau mengalami sedikit kecederaan. Dia gerak pelan sekali lagi di bahagian ankle, pergelangan kaki kiri Azmir Yusof. Hentakan daripada Azwan Bakri ataupun asam garam, corak permainan agresif, robust khususnya dalam keadaan pelawanan akhir final Piala Malaysia, tetapi tegas keputusan daripada pengadil pelawanan Muhammad Amirul Izwan Yaakob terus saja melayangkan kad kuning pertama pada malam pelawanan akhir pada malam ini. Ya, perlu berhati-hati Azwan Bakri kerana beliau adalah pemain yang penting untuk pasukan Selangor kerana tahun lepas beliau adalah man of the match winner kerana berjaya menjadikan 2 gol dan tahun ini nampak prestasi beliau sama seperti tahun lepas dan pasukan Selangor cukup mengharapkan beliau dan juga Patrick Ronaldinho mencari gol yang ingin dicari pada malam ini. Saiful Rizwan selamat lambungan kawasan pasukan Kedah, tapi clearance yang tidak begitu menjadi. Patrick Ronaldinho, ada ruang yang dibuka untuk Andi Farmansyah, repatan di situ, leret dan kesasaran walaupun tidak begitu tepat connectionnya. Tangkapan yang kemas juga boleh kita anggap daripada penjaga gol muda pasukan Kedah iaitu Irfan Akmal Cik Kasim. Ya, satu permainan back flick yang baik daripada Patrick Ronaldinho kerana beliau nampak yang Andi sudah membuat larian ke arah kotak penalti pasukan Kedah dan Andi membuat percubaan yang saya rasa sedikit perlahan kerana mudah ditangkap oleh penjaga gol pasukan Kedah. Patrick Ronaldinho tidak offside. Irfan Akmal bertindak berani dan baik sekali untuk mematahkan gerakan itu. Akhirnya whistle ditiupkan oleh pengadil pelawanan Muhammad Amirul kerana Patrick Ronaldinho masih lagi terbaring dalam kotak penalti pasukan Kedah. Mungkin akibat disebabkan rempuhan. Tindakan yang sememangnya perlu dilakukan oleh penjaga gol Kedah untuk menyelamatkan keadaan. Ya, pembacaan permainan yang baik daripada Ifwar kerana beliau nampak yang Patrick Ronaldinho sudah membuat larian menuju ke arah beliau dan beliau keluar untuk membuang bola itu kerana mungkin beliau nampak yang Patrick Ronaldinho mampu untuk membuat percubaan ke arah pintu gol. 15 minit pelawanan akhir TM Piala Malaysia 2016 telah pun berlangsung. Masih lagi kedudukan 0-0. Perhatikan sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Ukah berada di situ cuba menyambar, dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Kedah. Rizal Ghazali sudah berada di kawasan tengah sedikit, barulah tolakan yang sekarang ini pula cuba dikawal oleh Leridon. Ini dia Rizal kepada Badrul Bakhtiar. Nizarudin merasakan apakah Kedah masih cuba dan mahu untuk memamerkan corak permainan gerakan dengan antaran-antaran pendek mereka. Ya, dengan kualiti yang ada
pemain pasukan Kedah. Saya rasa mereka mampu menerjemahkan satu permainan hantaran pendek yang baik pada perlawanan malam ini. Tapi tidak balas ruang yang juga mungkin boleh dibuka juga oleh pasukan Selangor. Mujur sekali lagi untuk Kedah. Tampanan yang dapat berdekat keadaan. Azmir sekali lagi, tolakan Azmir kepada Syazwan Zainon di kawasan tepi, cuba melepaskan diri daripada Buka. Masih lagi dalam permainan, tidak ada whistle daripada pengadil. Tolakan Patrick Ronaldinho akhirnya sekarang sedang dikawal oleh Hazwan Bakri. Rizal Ghazali kepada Liridon. Awad Amirul Hisham awak kecil, defensif ataupun holding midfielder untuk pasukan Kedah. Ada dua gerak Izzah, di mana pertahanan tengah pasukan Kedah di antara Syawal Nordin dan Bang Siu Wan seakan-akan teruji, hampir juga diasah oleh dua gerak pasukan Selangor. Ya, betul Bakar, kerana kita boleh nampak pemain-pemain midfield pasukan Selangor sudah dapat melihat di mana position pemain-pemain pertahanan pasukan Kedah. Dan Patrick Ronaldinho juga bijak, hanya duduk betul-betul di antara kedua-dua pemain pertahanan tengah pasukan Kedah. Jadi ini yang menyulitkan pemain Kedah untuk merapati ataupun mengikori Patrick Ronaldinho. Hantaran lorongan daripada Azwan Bakri di celah dua central defense, dua partnership di pertahanan tengah pasukan Kedah, iaitu Syawal Nordin dan Bang Siu Wan. Hampir-hampir mujur untuk Kedah kerana sedikit saja Patrick Ronaldinho berada dalam kedudukan offside. Liridon cuba mencari Shane Smelts. Ini dia, berusia 35 tahun, main antarabangsa New Zealand. Lonjakan baik kali ini daripada Bang Siu Wan, dikawal oleh Syazwan Zainon. Cantik. Ini dia pusingan dan teknik hantaran yang cemerlang yang diharapkan oleh penyokong-penyokong pasukan Kedah daripada Liridon. Ada ruang di sini. Bagaimana Rizal Ghazali membuat percubaan. Betul-betul dari luar kotak penalti. Rizal mempunyai teknik rempatan yang baik. Mungkin sedikit tergesa-gesa dalam keadaan ini. Ya, seharusnya disudahkan dengan lebih cemerlang kerana satu pergerakan yang cukup baik antara Liridon dan juga Syazwan Zainon. Dan kita boleh nampak Rizal Ghazali nampak cutback yang cuba dilakukan oleh Syazwan Zainon di luar kotak penalti dan membuat satu percubaan shooting tetapi malang. Mungkin beliau sedikit geram kerana ini adalah perlawanan akhir. Dan ini membuat satu penyudah ataupun shooting yang padu. Seharusnya meletakkan teknik yang lebih sesuai untuk menguji penjaga gol pasukan Selangor. Dari gerak dan posisi percubaan itu mungkin sesuai untuk cuma dikatakan half chance yang dimiliki oleh pasukan Kedah kali ini. Belum benar-benar kedua-dua pasukan dapat melakukan gerak paling kreatif dengan final pass, di mana yang diperlukan untuk menembusi benteng lawan. Masa lagi 0-0. 20 minit perlawanan telah pun berlangsung separuh masa pertama ini di Stadium Shah Alam. Clearance daripada Syawal Nordin. Mencari Tiago Augusto. Tiago merempuh, tapi juga berada di situ untuk mengawal, yaitu Muhammad Rizal Fahmi. Daripada Azwan kepada Gopinathan, akhirnya kalau pengadil Kamil Tumin mengesan Gopi berada dalam kedudukan offside. Boleh kita katakan sambil gerak pelan ini, gerak-gerak yang sebenarnya belum benar-benar dikuasai oleh mana-mana pasukan baik Selangor maupun Kedah. Ya, betul kerana kita boleh nampak masih belum ada salah satu pasukan yang telah settle down dengan bola. Masih cari-cari lagi macam mana ataupun bagaimana cara untuk membuat hantaran bermain dengan lebih baik. Dan kita boleh nampak pemain pertahanan pasukan Selangor membuat push up cukup tinggi dan ini boleh membahayakan kerana setiap kali pemain pasukan Kedah cuba membuat counter attack, akan ada ruang yang luas di belakang pemain pertahanan pasukan Selangor. Tindakan Liridon, hantaran mengubah arah di sebelah kanan pula. Badrul Bakhtia cuba mencelahkan hantaran di situ. Mungkin itulah
yang mau dicari, final pass yang diharapkan. Tetapi ini dia final pass yang baik daripada pasukan Selangor, overlapping ataupun peluru di situ. Argo Pinata, cuma sayangnya tidak dapat mengimbangi larian kencang itu. Terjatuh dia di situ. Walaupun ada ruang untuk terus meluru, membuat percubaan seperti boleh menghasilkan sesuatu untuk pasukan Selangor daripada Gopinathan. Ya, satu hantaran through ball yang cukup baik daripada Azmi Muslim kerana beliau nampak Gopinathan membuat larian di bahagian kiri tetapi sayang Gopinathan telah membuat speed yang cukup baik apabila berada dalam kotak penalti beliau terjatuh dan ini merugikan kerana saya boleh nampak Kapten Ronaldo sudah mula mencari posisi yang sesuai menunggu hantaran daripada Gopinathan untuk memudahkan through ball ataupun bola yang cukup baik daripada Azmi Muslim. Wisan tandukan Thiago Augusto tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh Shane Smells. Augusto sekali lagi kini di Gopinathan, dia meluru pantas seperti sudah terbuka ruang di barisan pertahanan pasukan Kedah. Terjatuh off balance pada tadi Gopinathan. Satu tujuan selamat agak baik sentuhan yang dilakukan, tapi tolakan Bunyamin terlalu kuat. Rempuhan apapun Amirul masih lagi meneruskan permainan. Tidak ada kekasaran yang dikatakan oleh pengadil pelawanan Amirul Izwan. Corak pelawanan akhir TM Piala Malaysia pada musim ini agak agresif dan benar-benar iltizam dan kesungguhan tinggi sedang ditunjukkan oleh pemain-pemain kedua-dua pasukan pada malam ini. Tidak foul, terjahan ataupun 50-50. Sebelum itu di antara Bunyamin, tolakan yang agak terjauh ke depan sedikit. Ataupun ini dia gerakan Leridon ataupun Shane Smith sebenarnya, walaupun Badrul sudah berada di sebelah kanan hujung sana, dapat dipintas oleh pemain-pemain Selangor. Lorongan ini kepada Azwan Bakri. Rempatan Azwan Bakri. Seperti mana dari kawasan yang dia menjaringkan gol kedua pasukan Selangor untuk membenam Kedah pada final pada musim lalu. Walaupun ada dua pemain pasukan pertahanan pasukan Kedah dapat mengimpit, dapat memberikan tekanan yang menyukarkan Azwan ini. Ya, seperti saya katakan tadi peranan free roll yang disandang oleh Azwan Bakri dia kita boleh nampak beliau dengan mudah ataupun dengan tenang ataupun ruang yang banyak beliau membuat larian daripada belakang dan satu through ball yang baik daripada Vinod, satu shooting yang cukup baik tetapi sedikit melewati palang. Memadam Amirul Izwan Yaakob salahkan Saiful Ridwan Selamat sepakat percuma untuk pasukan Kedah seperti mana yang dikatakan oleh Nizaruddin Yusof. Belum benar-benar di antara kedua pasukan dalam final kali ini setakat ini menampakkan penguasaan sepenuhnya, tetapi saling menyerang untuk cuba mengamalkan tempo permainan yang tinggi. Terlalu laju daripada Azvinot, cuba mengumpan kepada Gopinathan. Satu lagi yang penting barangkali untuk pasukan Selangor, gerak-gerak ofensif itu, tolakan, walaupun Gopinathan dari awal sudah menyedari dia dalam kedudukan offside. Ya, untuk 25 minit yang pertama ni kita boleh nampak pasukan Selangor cuba membuat serangan dan menggunakan kelebihan yang ada antara Andik dan juga Gopinathan kerana mereka kedua-duanya mempunyai kelajuan yang cukup baik dan juga bijak membuat larian untuk memecah belahkan benteng pertahanan. Dan sebenarnya tadi Vinod sedikit lewat untuk membuat seharusnya hantaran yang pertama, larian yang pertama daripada Gopinathan. Beliau sudah membuat through ball yang baik ke bahagian hadapan. Larian dan cross yang cuba dilakukan oleh Andik Firmansyah terpaksa ditampak di situ, gagal dikawal sepenuhnya oleh pemain Kedah, memberikan satu lagi sepakan penjuru di sebelah kiri pintu gol pasukan Kedah. Penjaga gol Ivan Akmal, Cik Kasim, baru berusia 20 tahun, memperhatikan dengan tajam sekali. Ukah sudah berada berampiran dalam kotak penalti, menantikan sepakan penjuru ini daripada Azwan Bakri. Clearance yang baik dibantu di sana oleh Badrul Bakhtia. Namun penguasaan masih dimiliki oleh pemain-pemain Selangor. Ukah masih berada di sana. Bayang dengan pintu gol pasukan Kedah. Oh, satu asakan cutback dari Ukah. Sedikit saja lagi mampu disambar oleh Patrick Ronaldinho. Di segi jumlah asakan, cubaan yang dicari di antara kedua pasukan ini boleh dikatakan setakat ini kelebihan sedikit untuk pasukan Selangor.
Ya, kita boleh nampak pasukan Selangor sudah mula mendapat rentak. Sudah ada satu shooting ataupun tendangan ke on target dan ini sebentar tadi kita boleh nampak satu cutback yang baik daripada Hugo Uka. Tetapi sayang Patrick Ronaldo cuba ingin mencapai bola itu untuk ditolak ke dalam gol, tetapi tidak kena dan pujian juga harus kepada Ipoh kerana menutup ruang itu dengan lebih awal. Baik, kawalan daripada Syazwan Zainon, antaran mencari Liridon Krasniki. Bunyamin terpaksa membuat covering semula, akhirnya tolakan keluar terus daripada bek kanan pasukan Selangor. Bunyamin antara Liridon kepada Azmir, lambungan ataupun antaran lintang yang agak rendah saja daripada Azmir diredakan seketika. Pemain Selangor walaupun penguasaan masih dimiliki oleh pemain Kedah. Badrul kepada Riza Ghazali. Sekarang ini Tiago Agusto, sedikit silap faham di antara Tiago Agusto dan juga Badrul Bakhtiar. Ya, pembacaan permainan antara kedua pemain. Mungkin Badrul ingin menerima bola di bahagian hadapan. Ini dia larian yang cuba diteruskan oleh Patrick Ronaldinho, namun mungkin agak jauh di belakang di sana oleh penolong Nadil Muhammad Noor Abdul Rahman. Katakan ada kekasaran yang berlaku. Kecederaan yang menimpa centre back pasukan Kedah, pasukan Selangor. Ya, kita boleh nampak pasukan Selangor sudah mula mendapat rentak. Sudah ada satu shooting ataupun tendangan ke on target dan ini sebentar tadi kita boleh nampak satu cutback yang baik daripada Hugo Uka. Tetapi sayang Patrick Ronaldo cuba ingin mencapai bola itu untuk ditolak ke dalam gol, tetapi tidak kena dan pujian juga harus kepada Ipoh kerana menutup ruang itu dengan lebih awal. Baik, kawalan daripada Syazwan Zainon, antaran mencari Liridon Krasniki. Bunyamin terpaksa membuat covering semula, akhirnya tolakan keluar terus daripada bek kanan pasukan Selangor. Bunyamin antara Liridon kepada Azmir, lambungan ataupun antaran lintang yang agak rendah saja daripada Azmir diredakan seketika. Pemain Selangor walaupun penguasaan masih dimiliki oleh pemain Kedah. Badrul kepada Riza Ghazali. Sekarang ini Tiago Agusto, sedikit silap faham di antara Tiago Agusto dan juga Badrul Bakhtiar. Ya, pembacaan permainan antara kedua pemain. Mungkin Badrul ingin menerima bola di bahagian hadapan. Ini dia larian yang cuba diteruskan oleh Patrick Ronaldinho, namun mungkin agak jauh di belakang di sana oleh penolong Nadil Muhammad Noor Abdul Rahman. Katakan ada kekasaran yang berlaku. Kecederaan yang menimpa centre back pasukan Kedah, bagi saya mungkin Syawal Nordin. Azwan membuat percubaan dari posisi yang hampir sama pada musim lalu, tetapi tendangan leret ketika itu menjadikan gol kedua Selangor menidakkan Kedah. Sebentar tadi percubaan yang agak baik tetapi sedikit melepasi palang gol. Tan Cheng Ho, jurulatih pasukan Kedah, sudah tentulah mengingati dan mengamati pengalaman kesilapan, kalau boleh dikatakan begitu, pada musim lalu pasukan Kedah, untuk memastikan keadaan lebih terkawal. Walaupun beberapa minit kebelakangan ini Nizaruddin Yusof, selain kecederaan yang sedang kita saksikan, perawatan Syawal Nordin, ini dia gerakan yang dimiliki oleh pasukan Selangor sebentar tadi. Bentar lagi Selangor sudah agak kerap mengasak ketika ini. Lawan terhenti seketika pada minit ke-28. Masih lagi Kedah kosong, Selangor kosong. Pertembungan penentuan juara Piala Malaysia edisi ke-90 masih belum mampu menghasilkan gol. Niza gemar ataupun Niza nampak tempo yang baik ditampilkan oleh kedua-dua pasukan setakat ini. Ya, bagi saya tempo yang cukup baik kerana kita boleh nampak kedua pasukan cukup kompak di bahagian tengah, dan juga apabila pasukan Selangor membuat serangan dan pemain-pemain Kedah dapat memenangi bola itu dengan lebih awal, satu counter attack yang cukup baik dimainkan oleh
pasukan Kedah, begitu juga pasukan Selangor, kita boleh nampak terubul-terubul yang cukup baik daripada pemain-pemain midfield, terutama sekali daripada Vinod, memudahkan Gopinadin dan juga Andik membuat serangan-serangan yang cukup baik. Dan ini kita boleh nampak dengan prestasi semasa perlawanan pada malam ini cukup baik disaksikan. Syawal Nordin, center back Kedah masih lagi mendapatkan rawatan. Namun Kedah masih lagi berusaha menuju Syazwan Zainon dalam kotak penalti. Syazwan Zainon membuat percubaan, apakah Thiago Augusto di sana terjatuh dalam kotak penalti. Terus saja ditunjuk ke spot di sana oleh pengadil pelawanan Muhammad Amirul Izwan Yaakob. Apakah yang dikatakan pada minit ke-29 ini? Final Piala Malaysia, banyak sekali isu dan kontroversi. Pengadil pelawanan Muhammad Amirul, mungkin Thiago telah pun terjatuh dalam kotak penalti. Apakah keputusan sebenarnya di hujung sana memberikan sepakan percuma untuk pasukan Selangor? Kita lihat apakah pandangan Niza dalam insiden ini. Ya, saya rasa Thiago berkedudukan dalam keadaan offside. Line span sudah angkat dan nampak, tetapi mungkin pemain-pemain tidak menilai kedudukan Augusto yang sebenar, dan kita di sini pun boleh nampak yang Augusto dalam keadaan offside. Larian yang menyilam di depan pintu gol seperti dalam posisi yang jelas Thiago Augusto mau mencuri kesempatan itu, tetapi keputusan yang baik daripada penolong pengadil 2 Muhammad Noor Abdul Rahman membantu Amirul Izwan. Sepakan percuma sebaliknya diberikan kepada pasukan Selangor. Akhirnya disahkan bahawa centre back dalam kesebelasan utama Syawal Nordin tidak dapat meneruskan permainan, tetapi kapten yang lazimnya untuk pasukan Selangor, Khairul Helmi Johari, itu dia sentuhan pertama Khairul Helmi akan pasukan Kedah, iaitu Khairul Helmi, untuk bergandengan bersama Bang Siung Hwan mengambil alih tempat Syawal Nordin. Terpaksa melakukan pertukaran setengah jam separuh masa pertama ini, pertukaran yang terpaksa dilakukan oleh pasukan Kedah Tan Cheng Ho. Cross yang juga dilakukan oleh Shane Smith, merasakan apakah keputusan berikan sepakan percuma kepada pasukan Kedah. Itu dia pengumuman rasmi Khairul Helmi Johari. Dia juga baru pulih sebelum ini menanggung kecederaan, namun kembali semula. Persefahaman mungkin sudah ada Khairul Helmi dan juga Bang Siung Hwan. Apapun Niza, kita nantikan ada sentuhan terakhir daripada pemain Selangor. Sepakan penjuru diberikan pada pasukan Kedah, akan diambil oleh kaptennya pada malam ini, Badrul Bakhtiar. Satu upswing rendah, clearance yang dapat dilakukan, rematan di situ kurang tepat dari Muhammad Amirul, namun masih lagi dalam permainan. Badrul semula sekali lagi, lecongan di situ, clearance dilakukan, Liridon cuba mengasah, whistle ditiupkan kerana kekasaran hentakan Liridon ke atas Azwan Bakri di situ. Ya, satu terjahan ataupun hadangan yang baik daripada Azwan Bakri, kerana Liridon sudah berada di kawasan bola fumble itu dan ingin membuat satu volley, tetapi Azwan dengan cukup bijak menutup ruang yang ada untuk Liridon. Sekali lagi sebelah kanan, cuba buat hantaran kepada Thiago Augusto, pintasan baik daripada Uka. Andik terjatuh, whistle ditiupkan. Amirul mengesan kasaran yang dilakukan ke atas Andik di situ daripada Azmin Yusuf. Sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Dorongan yang tidak kesampaian daripada Uka melakukan dengan mudah oleh Khairul Helmi Johari, pemain yang baru masuk menggantikan untuk pasukan Kedah. Syazwan Zainon, hantaran baik, gerak yang dilakukan oleh Syazwan Zainon. Sekarang ini Shane Smith, Thiago Augusto melonjak, tangkapan yang keras daripada penjaga gol. Memangnya itu diperlukan yang dilakukan oleh Khairul Azhar Mat Khalid. Ya, satu bacaan permainan yang baik daripada Khairul Azhar, kerana beliau keluar untuk menangkap bola itu. Jikalau beliau tidak keluar, saya pasti
Thiago Augusto mempunyai ruang untuk membuat lonjakan untuk menandu bola itu. Pasti ini dia Magno Abdul Rahman sebentar tadi. Mungkin kita dapat perhatikan semula gerakan offside yang dilakukan oleh ataupun berada dalam kedudukan offside Thiago Augusto sebentar tadi, walaupun pada awalnya seperti dia dalam keadaan dikasari dalam kotak penalti, tetapi sebenarnya dikesan lebih awal oleh pembantu pengadil dalam kedudukan offside. Ya, seakan-akan seperti mendapat tendangan penalti, tetapi saya rasa semua orang nampak yang linesman sudah mengangkat bendera untuk memastikan yang Thiago berada betul-betul dalam keadaan offside. Fair play yang ditampilkan oleh semua pemain-pemain dalam kancah Liga Bola Sepak Malaysia. Menyerahkan possession kepada pasukan Kedah. Akhirnya sepakan diisi oleh Irfan Akmal, kawal oleh Safur Rizwan Selamat, ambil gerak untuk menyelamatkan keadaan pasukan Selangor. Clarence Khairul Azan penjaga golnya. Muslim Ahmad cuba bertindak pantas di sana. Khairul Helmi Johari lambungan selagi dalam permainan dapat dikawal oleh Badrul Bakhtiar, tetapi Liridon agak jelas ya Nizaruddin, sesuatu yang bukanlah sangat menghairankan. Setiap gerak kawalan yang cuba dilakukan dihasilkan oleh Liridon Krasniki sering saja ditutup, tidak dibenarkan sama sekali oleh pemain-pemain pasukan lawan. Ya, itu adalah peranan yang penting untuk Vinod dan juga Saiful Rizwan kerana bahagian tengah mereka akan bertembung dengan Liridon dan dengan kekuatan ataupun fitness yang ada antara Vinod dan juga Saiful, saya rasa malam ni Liridon akan mempunyai kesulitan untuk bermain dengan apa yang ingin ataupun cara beliau bermain seperti sebelum-sebelumnya. Bukan rempuhan yang pertama untuk Liridon pada final Piala Malaysia 2016 pada malam ini. Dan bezanya betul-betul di depan sebagian besar penyokong-penyokong pasukan Kedah datang dari jauh. Malam istimewa tetap mahu mereka raikan. Di mana kekasaran Safur Rizwan Selamat ini ke atas Shane Smelts sebenarnya. Gerak-gerak super slow-mo berikan gaya dan gerak, termasuklah rempuhan yang berlaku di sepanjang perlawanan akhir pada malam ini kami bawakan kepada anda. Permainan telah pun diteruskan, lambungan di situ. Safur Rizwan Selamat dikejar dengan pantas oleh Gopinathan Mujur. Untuk Kedah, Khairul Helmi dapat melakukan clearance selagi dikawal oleh pemain-pemain Selangor. Manusia Hazwan Bakri menanti tolakan. Gopinathan berhenti seketika, mungkin gusar dengan kedudukan offside itu menyelamatkan keadaan untuk pasukan Kedah. Akhirnya clearance ini yang dilakukan. Vinod sempat buat sentuhan kepada Andik untuk arah ke sebelah kanannya, mencari mungkin kaki kanannya. Andik sudah pun bangun. Vinod cuba melakukan hantaran lintang, tidak begitu tepat, masih lagi sempat dikuis oleh pemain-pemain Kedah. Badrul merempuh di sana bersama dengan Bunyamin. Whistle ditiupkan juga oleh Amirul Izwan. Bukan itu saja, terpaksa meleraikan keadaan yang sedang tegang sedikit ketika ini Nizaruddin. Bunyamin ataupun aksi yang memerlukan pemerhatian yang jelas dan teliti daripada pengadil perlawanan. Ya, seharusnya Bunyamin lebih tenang kerana kita semua tahu beliau adalah seorang pemain yang agresif tetapi kita boleh nampak ada susulan itu yang mungkin tidak memuaskan hati Badrul Bakhtiar. Rempuhan dan susulan. Ya, saya rasa susulan dengan tangan betul-betul menghentak kepala Badrul Bakhtiar itu yang membuatkan Badrul tidak puas hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Bunyamin sebentar tadi. Apapun saingan yang masih terbuka, penentuan juara TM Piala Malaysia 2016 di Stadium Shah Alam pada malam ini. 80,000 penyokong, separuh hijau kuning, separuh merah kuning. Edisi final ke-90, kejuaraan yang bermula
diilhamkan pada tahun 1921. Rizal Ghazali untuk Kedah. Sekali lagi gerak perlahan antaran pendek yang cuba dilakukan. Kali ini ada tarikan daripada defensif midfielder Saiful Rizwan. Selawat ke atas Liridon. Pantaslah pun diambil Liridon. Kuisan Syazwan Zainon nampak juga dikuasai semula oleh Thiago Augusto. Pemain dari Brazil ini membuat percubaan. Syazwan Zainon, dorongan ataupun cutback yang cuba dilakukan. Tampanan akhirnya setidak-tidaknya dapat memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Kedah. Lewat separuh masa pertama ini masih lagi 0-0 kedudukan. Ya, walaupun pasukan Kedah menguasai sedikit penguasaan permainan pada malam ini, terutama sekali di bahagian tengah, tetapi perlu diingat pasukan Kedah belum ada lagi percubaan on target ke arah pintu gol pasukan Selangor. Antara lintang untuk pasukan Kedah. 3 pemain Kedah berada di situ daripada Badrul Bakhtiar, Augusto Smells dan Syazwan Zainon. Kalau tidak silap saya, kita lihat ya, Syazwan Zainon juga berada di situ. Cuma akhirnya timing yang menidakkan cubaan yang lebih kencang dan lebih tepat di situ. Terselamat pintu gol Selangor. Ya, cukup sempurna crossing yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. 3 pemain pasukan Kedah, pemain penyerang pasukan Kedah berjaya melepasi perangkap offside, tetapi connection bola itu apabila crossing daripada Badrul Bakhtiar tidak betul-betul tepat dan ini memudahkan Khairul Azhar, dan saya rasa itu adalah opportunity ataupun peluang yang terbaik untuk pasukan Kedah. Oleh Hisham Awang Kecil. Pada back kirinya Azmir Yusof. Lalu semula kepada Amirul di kawasan sendiri. Pemain-pemain Kedah, keyakinan yang tersendiri nampaknya. Bang Jumwan, dorongan sentuhan yang mungkin tidak kesampaian di situ, terlepas. Mungkinkah padah yang akan diterima oleh pemain-pemain pasukan Kedah tidak dibenarkan oleh Khairul Helmi Johari. Tackle susulan yang mantap untuk membolehkan penguasaan kembali semula kepada pasukan Kedah. Menerusi Liridon Krasniki pada Thiago Augusto. Syazwan Zainon sekarang ini. Liridon mahukan bola, sentuhan pendek di sana, cuba meneruskan larian oleh Syazwan Zainon, tidak kesampaian. Badrul Bakhtiar mengambil alih, melebarkan hantaran ke sebelah kiri kepada Azmir Yusof. Ini dia ada ruang untuk Kedah. Azmir Yusof membuat tolakan tengah, asakan yang tidak mencukupi. Masih lagi dalam keadaan bahaya di depan pintu gol pasukan Selangor. Masih lagi, sekali lagi asakan bertalu-talu diteruskan oleh Liridon Krasniki. Hantaran dari outside of the boot. Masih lagi dalam permainan juga. Badrul Bakhtiar pula kali ini cuba melakukan mencari sesuatu yang untuk disudahkan. Belum lagi. Agak tertekan di kalangan pemain-pemain pasukan Selangor. Shane Smells tidak offside kali ini. Shane Smells sekali lagi lambungan di situ. Tandukan clearance dikawal akhirnya oleh Bunyamin Omar. Ya, satu susunan serangan yang cukup baik daripada pemain pasukan Kedah, kerana untuk 5 minit yang terakhir ini 2-3 kali pemain-pemain bahagian tepi pasukan Kedah berjaya membuat crossing, tetapi penyudah ataupun the last touch belum ada lagi ataupun belum dapat dicari ataupun dijumpai oleh pemain pasukan Kedah. Masih lagi diharapkan oleh penyokong-penyokong hijau kuning. Ada asakan yang cuba dilakukan tangkapan dan prestasi yang agak baik juga setakat ini daripada penjaga gol Selangor ini. Helmi Johari Syawal Nordin dalam keadaan terpaksa barangkali untuk pasukan Kedah Tanjung pelatihnya. Cederaan Syawal Nordin apapun sedang dapat diimbangi oleh Bang Syuguan dan juga Khairul Helmi Johari. Malah beberapa gerak, beberapa minit kebelakangan ini giliran Kedah nampaknya mengatur gerak yang agak berbahaya. Ya, betul lah. Tapi pujian harus diberikan kepada kedua pasukan kerana berjaya menutup ruang yang sedikit dengan lebih pantas dan kita boleh nampak tadi pemain-pemain pasukan Kedah telah membuat serangan bertubi-tubi ke arah pintu gol pasukan Selangor, tetapi pemain-pemain dalam pasukan Selangor berjaya menutup ruang itu dengan lebih pantas dan juga menutup ruang daripada pemain-pemain penyerang pasukan Kedah membuat percubaan ke arah pintu gol.
2008 pelawanan akhir di Bukit Jalil. Pasukan Kedah bangkit untuk menidakkan cabaran pasukan Selangor. Final 2008 Kedah muncul juara. Badrul Bakhtiar turut beraksi dalam perlawanan itu. Dan kemenangan yang agak selesa akhirnya ketika zaman Marlon Alex James. Ini sambil kita perhatikan gerak Liridon selalu memang mencuri ataupun digemari oleh peminat-peminat bola sepak kita sudah tentu. Ya, itu adalah skill tersendiri daripada Liridon kerana beliau memang cukup suka membuat hantaran-hantaran yang sikit ataupun sentuhan yang sikit. Jadi itu adalah kelebihan yang cukup ketara yang dipamerkan oleh Ridon terutama sekali dalam Piala Malaysia tahun ini. Nurul Hisham kesilapan serta tadi ataupun gerak yang belum benar-benar lancar, mungkin sedikit rasakan tekanan dalam perlawanan akhir ini. Pemain muda yang Kedah itu sudah dapat menebus sedikit kesilapan sebentar tadi, bolehkan pasukan Kedah balik semula. Cuba mengatur gerak dari sebelah kiri. Thiago Augusto, jaring terbanyak Piala Malaysia dengan 5 gol untuk pasukan Kedah. Azmir Yusof overlapping yang baik, satu cutback yang tidak kesampaian. Sedikit saja lagi tidak mencukupi kerana Uka sempat mengulurkan kaki membuat hadangan. Mungkin gerak balas yang dicari oleh pasukan Selangor, namun sentuhan Ronaldinho terlalu kuat di situ. 2 minit Nizaruddin setelah kedudukan masih lagi terikat tanpa sebarang jaringan. 2 minit masih yang ditambah separuh masa pertama ini. Ya, tidak perlu leka kedua pasukan di minit-minit terakhir ini kerana akan dihukum dengan jaringan jikalau ada kelekaan. Azmir pada Liridon, sentuhan Liridon walaupun ada sakat daripada Espino, tidak bermana diteruskan. Andik cuba melarikan bola. Liridon sudah pun bangun semula. Liridon penguasa dirampas oleh pemain-pemain Kedah, terjatuh dia betul-betul di depan pengadil perlawanan. Kekasaran yang dilakukan oleh Saiful Rizwan selamat, tetapi dalam keadaan sebenarnya Nizaruddin, pasukan Kedah begitu pantas ingin melakukan gerak balas. Ya, sudah 2-3 kali pasukan Kedah cuba membuat counter attack yang cepat kerana setiap kali mereka memenangi bola di bahagian tengah, kita boleh nampak Smith dan juga Sadon Zainon akan menunggu di bahagian kiri dan juga Badrul Bakhtiar akan menunggu di bahagian kanan. Tetapi dengan kepantasan ataupun pemain pertahanan ataupun midfield pasukan Selangor menutup ruang ataupun cuba mengasari melambatkan serangan ataupun counter attack cuba dilakukan oleh pasukan Kedah. Apakah ini detik yang sememangnya diramalkan oleh seluruh penyokong pasukan Kedah di Stadium Shah Alam di seluruh negeri Kedah? Namun Selangor di Shah Alam bukan calang-calang pasukan. Khairul Azan Mat Khalid jelas dengan apa yang diperlukan, benteng 5 pemain Selangor menantikan sepakan percuma dari jarak yang agak jauh sebenarnya. Apakah Liridon ataupun Badrul Bakhtiar boleh menghasilkan sesuatu? Liridon cuba leret, mungkin ruang yang boleh disambung di sana oleh pemain Kedah. Rizal Ghazali, sentuhan akhirnya daripada pemain pasukan Kedah sendiri. Keadaan yang membabitkan Bang Sun Wan sudah berada di atas mengharapkan sepakan penjuru, tetapi minit-minit akhir ini aksi terakhir barangkali sepakan gol untuk Selangor. Ya, seperti pasukan Kedah mendapat sepakan penjuru, mungkin linesman lebih nampak pemain mana yang mengusik kali yang terakhir. Itu dia tindakan jelas dan pantas. Tidak boleh memberikan sebarang ruang untuk mana-mana pasukan menggunakan kesempatan membuat helah dan sebagainya. Kerana dalam final TM Piala Malaysia 2016 ini masih lagi rancak kedua pasukan saling melakukan serangan, tempo permainan yang agak baik. Cumanya penyokong-penyokong kedua pasukan masih lagi menantikan kehadiran jaringan gol dalam perlawanan kali ini. Dengan tamatnya separuh masa pertama, kedudukan terikat. Kedah kosong, Selangor kosong. Jangan ke mana-mana. Aksi final separuh masa kedua di Stadium Shah Alam selepas ini.
ada pasukan Selangor ataupun pasukan Kedah, kerana berdasarkan permainan dan corak di separuh masa yang pertama, nampaknya kedua-dua pasukan ada peluang untuk dinobatkan selaku juara. Itu pandangan saya. Saya tanya coach, saya tanya Akmal, begitu juga. InsyaAllah untuk separuh masa yang kedua, saya kira Abu Bakar Hatan dan juga Nizaruddin sudah pun bersedia. Silakan. Sekali lagi, terima kasih Tabas Azwan Osman dan juga Dola Saleh bersama dengan Akmal Rizal di grandstand. Tidak ada sesuatu yang sensasi, tidak ada gol sebenarnya pada separuh masa pertama tadi. Kalau itulah yang ingin diperkatakan, sudah tentu di kalangan penyokong-penyokong kedua pasukan Kedah bertemu Selangor final TMPL Malaysia 2016 pada kali ini. Seperti yang berlaku pada tahun 2004, gol daripada lontaran ke dalam Adrian Jurat Camrong memberikan kemenangan 1-0 perlis di atas Kedah. Begitu juga dengan sedikit sebanyak kontroversi, sensasi. Final 2003, MPPJ menundukkan Sabah 3-0 bermula dengan kad merah awal yang menimpa Kaisar Gemar pemain Sabah ketika itu. Apapun, Nizaruddin Yusof sekali lagi masih terus bersama kita. Separuh masa kedua, kita harapkan ada kemungkinan ledakan jaringan, tindakan majis yang mungkin dapat dihasilkan oleh mana-mana pasukan pada malam ini. Ya, dengan performan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan di separuh masa pertama, saya nampak ataupun berharap di separuh masa kedua ini akan ada